Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. Masih lagi Tuhan beri peluang kepada kita. Sama-sama kita boleh berjumpa pula di dalam ruangan pengajian malam kita, iaitu pada giliran malam ini, iaitu kita nak mari tengok lagi, iaitu tentang masalah mustalahil hadis. Tentang masalah iaitu mustalahil hadis. Itu dia. Jadi pada semalam tu kita telah beri keterangan hurai sikit sebanyak daripada apakah maksud Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala dengan perkataan hasan sahih. Apakah maksud Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dengan perkataan saduq yukhti, dan apakah maksud yang dikatakan oleh Imam Abi Daud wa ma lam azkur fihi syai'an fahuwa salih. Apa yang aku tak ada kata gapo-gapo terhadap hadis tu, maka hadis itu adalah hadis yang salih. Dan istilah Imam Al-Baghawi di dalam kitab Masabis Sunnah, kita telah hurai dan ambil isi sedikit dah pada perjumpaan semalam itu. Maka pada malam ni insya-Allah taala kita nak mari tengok pula iaitu soalan yang ke-73. Soalan 73 insya-Allah taala, iaitu soalan yang ke-73 ni ia mari nak royak, nak hurai tentang gapo pula, iaitu tentang masalah
iaitu hadis dhaif. Iaitu hadis apa? Hadis dhaif. Jadi nak kata lagu mana, mari kita pakat tengoklah. Mari kita pakat tengok, pakat orang panggil kata ambil faham supaya ilmu pengetahuan ini jadi manfaat bagi diri kita dunia maupun di akhirat nanti. Jadi yang nak royak kata soalan yang ke-73 tu, dia kata arifil hadith al-dhaif. Arifil hadith al-dhaif. Tok guru, cuba tok guru ni royak sedikit definisi pengertian takrif ni'yam bagi hadis dhaif. Gapo hadis dhaif? Tu nak wi faham kata gapo mana hadis dhaif. Maka jawabnya hadis dhaif ni huwa ma lam yatawafar fihi syurutus sihhati awil hasan. Hadis dhaif ni iaitu hadis yang tak cukup padanya oleh syarat-syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Maka apabila kita dak mengikuti pengajian kita, kata hadis satu-satu hadis yang nak hukumkan oleh para ulama, pasti dia kena ada gapo? Pasti dia kena ada berapa syarat, iaitu 5 syarat semua. Nampak tu tak? Hadis ada 2 rukun dan ada 5 syarat untuk nak mensahihkan hadis ataupun nak menghasankan hadis. Ya duk situ ya tak lari dah. Maka hadis sahih ni iaitu pertama sekali pasti hadis tu kena berhubung sanad. Maknanya hadis itu hadis ada sanad. Haddatsana fulan ibnu fulan qala haddatsana fulan ibnu fulan. Nampak tu tak? Pasti makna kata hadis tu kena hadis yang ada sanad. Keluarlah hadis-hadis yang tak ada sanad. Hadis yang tak tahu mari dano, hadis mari ikut jalan-jalan yang tidak ada sanad ni daripada cakapan-cakapan manusia-manusia ni, itu kita tahu kata itu bukannya kena dengan syarat mula-mula dah bagi hadis tu. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian yang kedua daripada syarat nak royak ulama kata hadis tu sahih, iaitu gapo? Kena adalatur ruwah. Gapo mana adalatur ruwah? Yakni rawi tadi itu kena orang yang beramanah, orang beragama, orang jaga maruah kedudukan. Tu gitu. Itu mana adalah ar-ruwah. Maka semua tadi tu kita nak tahu ulama telah periksa royak kita belaka, cuma kita ngaji nak wi faham sebagaimana alim ulama kita nak wi kita faham. Nampak tu tak? Tu. Yang ketiga, dhabtur ruwah. Pasti orang tadi tu kena dhabt. Dhabt mana kan? Mana ingatan dia, hafalan dia jelas molek, jernih molek, bersih molek. Ataupun tulisan dia hak dia tanda daripada guru dia tu cerak jelas molek. Tu. Sebab dhabt tu cara hafalan jagaan hadis ni ada 2 cara. Cara mula-mula iaitu cara mula-mula ingatan di dalam diri seseorang. Seseorang tok guru hak riwayat hadis tu. Orang panggil dhabtus sadr. Yang kedua orang panggil dhabtul kitabah. Dia tak ingat atakan tetapi tulisan dia ya adalah kitab dia tulis. Terima hadis pada guru dia tu. Itu dia. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, ketiadaan adami syuzuz. Ketiadaan hadis tadi tu pergi belaga dengan orang hak lebih daripada dia. Makna kata orang yang dhaif, orang tak cukup syarat lah mudah-mudah. Dia pergi royak hadis berlawan dengan orang hak lebih daripada dia. Nah, tu bait hadis tu jadi syaz. Maka tak boleh. Lagu tu tak boleh. Pasti kena tak ada muka tu barulah hadis tu sahih ataupun hasan.
Yang kelima iaitu gapo? Yang kelima iaitu pasti kena hadis tu ketiadaan illah, adamul illah. Tak ada penyakit sama ada zahir ataupun batin, tak ada dua-dua. Nak putus sanak ke, orang dalam sanak tu royak tu tak jelas kata dia dengar sungguh kedak daripada guru dia ke, kau jadi tukar patah hak royak ke macam mana, tu kena periksa habis. Barulah hadis tu tubik jadi darajat sahih. Faham tak tu? Ada 5 syarat semua. Maka hadis hasan, gapo hadis hasan? Iaitu hadis yang ada 5 syarat tu juga. Ni kita nak ulang. Iaitu hadis yang ada 5 syarat tu juga. Sebagaimana alim ulama kita pakat sebulak suara belaka dalam kitab-kitab mustalah macam itulah. Maka jadi tepat hak tak serupa satu saja. Satu sahaja hak tak sama. Hak tak sama tu saja. Dalam 5 syarat tu satu saja. Di mana? Di dhabt. Diingatan. Ditulis. Hak ia jaga hadis tu. Wak mau jaga dengan apa? Wak mau jaga dengan tulis. Ada kurang sikit. Kalau hak sahih tu 100, hak dia ni 80. Kalau hak sahih tu 95%, dia ni duk mak 80. Lebih-lebih gitu. Turun sikit tapi tak sampai darajat dhaif. Situ ya hak lain serupa belaka. Faham tu? Tu di antara hadis sahih dan hadis hasan. Maka ulama jawab kata, cuba tahu sikit hadis dhaif makna kan? Dhaif di sini makna dhaif maknawi nah. Dhaif di sini makna dhaif maknawi. Pada kira-kira akal kita reti kata hadis ni tak cukup syarat. Bukan dhaif di sini makna kata boleh kita tengok dengan mata kepala kita ke, boleh kita dapat dengan penjelasan ilmu tu, itu bukan maksud di sini. Itu tak? Itu bukan maksud. Mana hadis hak tak urat, hak lemah. Lemah di sini makna kan? Lemah di sini makna kata nak sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara betul-betul tu ulama tak berapa mana. Sekadar kata kita ambil mari supaya nak hak ni dhaif hak tak ada berapa teruk manalah. Kalau dhaif teruk tu tak leh. Nampak tu dah, dhaif teruk tu tak leh. Dhaif hak biasanya kata boleh-boleh nak buat amal lagi tentang fadail amal, setengah-setengah ulama hak kata lagu tu tak apa. Ya duduk situ. Nampak tu tak? Tapi kita buat amal tu bukan kita putus. Kata Nabi SAW kata gitu ataupun amal lagu tu. Bahkan masuk dalam bab kita nak ambil ihtiyat. Ambil jaga saja. Nak pergi putus, ulama tak boleh putus. Tu dia. Maka kita reti lah. Wa emo dia hadis dhaif ni, wa emo dia sanad dia tu tak ada. Tu. Sanad tak ada macam mana? Makna putus. Putus. Sama ada putus di awal, putus di tengah, putus di akhir. Kata gila putus. Wa emo dia tu orang royak hadis tu tidak ada keadilan. Ataupun orang royak hadis tu ingat apa tak rak, tulis apa tak rak. Ataupun hadis tu ada jadi ganjil. Ya royak hadis tapi berlawan dengan orang-orang hak lebih hebat daripada dia lagi, lebih gagah daripada dia hafalan ataupun pengajian ke, lama masa mengaji ke dan sebagainya. Dan yang keseterusnya iaitu gapo? Wa emo ya ada illah, ada penyakit. Penyakit lagu mana? Terkadang orang hak royak hadis tu mudallis. Apabila kata mudallis, maka ia tak ada sarah, ia tak ada nyata kata ia dengar daripada guru dia itu hadis. Maka ulama kata, kau dulu nak terima ni tengok ia duduk darajat mana. Ya orang mudallis. Mudallis makna kata susuk pucah lagi kita kecek mudah-mudah. Nak reti ke susuk pucah. Makna tak ia berguru lah dengan guru tu. Akan tetapi hadis tu ia tak ada dengar kali daripada guru tu. Cuma ia wari perkataan ia nak wipeh kata boleh jadi ia dengar. Seumpama perkataan daripada. Nah, kita tak suka lah kata ia tu tak dengar hadis daripada guru tu sebab guru tu guru dia duk mengaji.
Tapi ulama hadis ni dia periksa halusi. Halusi macam mana? Nak oyak kata, kalau mari dengan dia ni duk dalam darajat hak ulama sifat taruh nama-nama dia, senarai-senarai dia, balik orang hak mudallis. Orang pasal kata, terkadang dia tu royak dengan lafaz ni dia tak ada dengar kali pada guru dia. Ulama tu ni kena tengok dulu. Kena periksa dulu. Nampak tu tak? Kena periksa dulu. Terkadang putus. Terkadang putus dalam sanad tu. So umpama lagi kita akan waksuklah di antara Imam Thawri rahimahullah taala, Sufyan Ats-Tsauri dengan seorang lagi daripada guru dia Alama Askuri, iaitu Abi Ishaq. Tengah tu ada Syarik An-Nakhai tu. Dia putus situ, maka ulama cek habis. Jangan buat mudah lah. Sebab tu lah ilmu mustalahil hadis, ilmu yang agung dalam agama kita. Agung dalam agama kita. Ilmu ni lah jadi khususiat bagi ini ummah. Nak dusta tak boleh. Yang kata hadis Nabi, perkataan orang pun nak dusta tak boleh. Ia kata, amo dengar daripada orang ni kata. Maka kita ambil ilmu ni pergi periksa tengok lagu mana, dengar bila, masa mana, ya di mana. Ya cek habis. So umpama setengah daripada ilmu hak bomo gue kena mengaji, tanai kuam kena mengaji. Nampak tu tak? Dan orang-orang hak barat ni ambil ilmu ni dibuat pakar di dalam hidup dia, dalam kajian dia, kerana ini ilmu adalah penting bagi manusia. Sebab itulah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak duk depan kita hari ni. Hak duk depan kita daripada hadis-hadis hak duk depan kita, hak kita duk dengar tu hak tu Nabi kata sungguh. Nabi buat sungguh. Nabi aku sungguh, bukan makna pura-pura dak. Ni nak kita faham jadi molek. Kalau tak faham sini, payahlah kita nak faham agama. Nampak tu tak? Payah kita nak faham agama. Baik, itu setengah daripadanya. Setengah daripada gapo? Setengah daripada perkara-perkara yang kita nak masyarakat itu tahu. Kemudian saya berasa kata nak waris satu misal. Satu misal kepada umat kita, kepada saudara kita yang dihormati, hak ada ikut tim pengajian ini, kita dengar molek. Satu misal, contoh. Contohnya wakri buat apa? Wakri kerana nak kita dengar dan nak kita itu gantung di misal tu, lepas pada tu kita pergi ke depan. Modal lah kecik mudah-mudah. Orang tua ni cara yang nak hajar anak ni ya modal. Nak tengok tak anak ni cara mikir dia ni cermelang ke tak, ya modal 10,000 ke 20,000 ke untuk buat perniagaan. Kalau anak ni pandai sungguh, ya pusing boleh. Kalau modal tu tubik jadi laba. Kalau tak pandai, seolah kata habis apa ke modal. Orang ngaji pun supa. Ulama tok guru ni ya waktu tubiknya misa-misa untuk apa? Untuk nak anak murid tadi itu, pelajar-pelajar tadi itu gantung di misa sebagai kepala modal tu lah, untuk hadap ke depan pula. Gi naik gi lagi, kodok tinggi gi lagi. Gitu cara. Sebab tu ulama yang kata misa ni untuk nak mendekatkan pahami seorang. Tu wakri misa. Pastilah kita jadi guru. Pasti kena wakri misa. Apa tu tak? Tapi misa duduk di dalam di kongek maudhu' tajuk hak kita duk kecek tu lah. Tajuk hak kita duk kecek tu. Baik. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Juzuk pertama muka 419. Hadis mengeluarkan dia oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala daripada jalanan. Min tariq. Tariq ni makna gana? Jalan ni. Sanad dia. Sanad makna kata silsilatun, satu silsilah. Makna kan silsilah makna rantaian. Rantaian yang nak mensampaikan kepada matan.
Al-muwassalatu ilal matan, nak sampaikan kepada matan. Sebab matan itu makna perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Rasulullah alaihi salatu wasallam ataupun akuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ghayah. Apa makna ghayah tu? Itu sebagai maksud. Maksud tepat kesudahan. Tepat kesudahan. Baik. Barang yang datang mana hadis yang telah mengeluarkan akan dia oleh Tirmizi daripada jalan Hakim Al-Athram. Nama apa? Nama Hakim Al-Athram. Hakim Al-Athram. Daripada siapa? Daripada Abi Tamimah Al-Juhaimi. Daripada Abi Tamimah Al-Juhaimi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ambil mana? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni. Qala, katanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis ni adalah hadis yang dhaif sebagaimana ulama hukum. Sebagai contoh yang nak tahu kata hadis ni adalah hadis yang sebagai misal bagi contoh bagi takrif hadis dhaif. Hadis dhaif. Pia yang dhaif lagi kita tengok. Nabi kata man ata haidan. Siapa suamilah tok laki tu dia mendekati, makna kata jimakkan akan isteri dia sedangkan isteri dia itu duduk dalam keadaan mari darah haid. Haidan. Au imra'atan fi duburiha. Ataupun suami itu mendekati isteri dia bukan tempat yang disyarak mari dalam agama. Nampak tu tak? Bukan tempat yang disyarakkan mari dalam agama. Menjadikan bukan tempat maudhi' al-walad, tak? Bukan tempat hak beranak tu tak. Gi pada satu tempat hak lain balik belakang. Au kahinan ataupun kahin. Kahin ni mana kata tok nujung ke, tok sihir ke. Puak-puak duk dakwa tahu perkara yang gaib ke. Gitu. Lalu natijah tu baiklah mana? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya orang yang buat kerja di umpama di makian itu, sesungguhnya dia telah menyalahilah dengan perkara yang diturun di atas Nabi Muhammad, yakni menyalahi akan Al-Quran, wahyu, akan wahyu. Akan apa? Akan wahyu. Tu dia. Akan apa? Akan wahyu. Lepas daripada tu kita ayat dah ke Sunan Tirmizi ni, apabila ulama baca, ulama akan jumpa hukumnya hak Imam Tirmizi tu kata. Sebab tu jangan kita tinggallah hukum hak Imam Tirmizi kata tu. Imam Tirmizi ya wak siap dah atas hadis ni hukum ya darajat ni setara ni. Tu kita jangan tinggal. Thumma qala Tirmizi ba'da ikhrajihi, lepas daripada Imam Tirmizi bawa hadis tu mari dalam sunan dia pun kata la na'rifu hadzal haditha illa min hadis Hakim ibn al-Athram an Abi Tamimah Al-Juhaimi an Abi Hurairah. Kami tidak mengetahui akan ini hadis malaikan daripada hadis Hakim Al-Athram. Hakim Athram tu ambil daripada Abi Tamimah Al-Juhaimi. Abi Tamimah tu ambil daripada Abi Hurairah. Abu Hurairah ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakal. Kemudian Imam Tirmizi kata dha'afa Muhammad, telah mendhaifkan akan ini hadis lah oleh Muhammad. Muhammad pia sini, iaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bukan pendapat Imam Tirmizi seorang. Imam Tirmizi ni boleh lah yang nak hukum hadis sebab dia ahli, tak ada syak dah kata dia tu ahli.
ahli yang ulama pakai aku ilmu dia, bukan duk ahli cara dia tu, bukan. Akan tetapi nak royak kata dia tanya pula, nak kemas lagi. Tanya apa dia? Tanya Muhammad. Dia Muhammad iaitu Bukhari. Lalu Bukhari royak kata hadis ni hadis dhaif. Hadzal hadis dha'afa Muhammadu hadzal hadis min qibali isnadihi. Daripada tali sanad tu. Tu hawak apa? Kerana katanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Hakim Al-Athram tadi itu Imam Ibnu Hajar sebut di dalam kitab mana? Dalam kitab Takrib. Di dalam kitab mana? Dalam kitab Takrib ni dia kata fihi lin. Iaitu padanya itu ada apa nama, ingatan dia tu kurang sampai kata lekat darajat hasan. Nampak tu tak? Sampai kata lekat darajat hasan. Maka ulama kata ini adalah misal bagi hadis yang dhaif. Hadis apa? Hadis yang lemah. Tu dia. Faham tak tu? Baik. Maka hadis ning walaupun dia lemah tapi tak ada lemah sampai jadi kelajak. Bukan lemah sampai ke kelajak turun sampai ke tak ada nak ihtiyat langsung tu, bukan. Kerana makna dia tu menepati hadis-hadis yang lain yang ada syahid-syahid yang lain hak royak lagu ni sungguh. Nampak tu tak? Maka Allah kata sebab itulah Imam Tirmizi jaga, Imam Bukhari royak kata hadis ni dia dhaif balik sanad. Ada apa balik mata tu ya ada syahid-syahid daripada hadis-hadis yang lain terangkat dia. Nampak tu tak? Itu bab dia lah. Tu bab dia. Kita tak ada nak pergi lagi lah kerana kita ni awal baru nak masuk mengaji sebagai kalau kita royak agak sekolah ni baru kelas ibtidai. Tak ada jadi mutawassit lagi. Kena kodok naik ya. Insya-Allah taala. Cuma we tahu dulu kata lagu manakah boleh jadi dhaif hadis tu kok mana? Ni gini sebagaimana ulama kita royak. Tu dia sebab tu kita ni tupai ulama. Tupai ulama tapi ulama mana? Seumpama At-Tirmizi, seumpama Al-Bukhari, seumpama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama-ulama umpama tu. Ulama yang diakuikan oleh para ulama. Terkadang tak ikut ulama kena-kena kepada diri di seseorang yang ada habuan yang tertentu itu, apa yang kata masalah lain lah tu, masalah yang tak sesuai lah kita kecek lagu tu. Nakwi kita turut dia sedangkan dia bukan ahli, dia kata kita tak turut ulama, tu bab lain. Nampak tu dah, itu bab lain, bukan masalah sini. Tu dia. Baik. Lepas daripada tu, nampak tu dah. Lepas daripada tu, apakah hukum di sisi para ulama? Kita nak tambah sini sikit. Apakah hukum di sisi para ulama meriwayatkan hadis? Meriwayatkan apa? Meriwayatkan hadis dhaif. Adapun hak kita ngaji hari tu iaitu tak harus kita meriwayatkan hadis maudhu'. Malaikat di atas jalan ni mana? Malaikat di atas jalan ni kita nak jaga. Hak tu tak apalah. Ataupun kita tu bawa hadis mari. Bawa mari sekali dengan sanad. Kemudian kita tinggal kepada orang awam, orang biasa. Gitu dengan tak bawa hukum mari. Kalulah kita tahu kata hadis tu darajat yang lemah, maka kita tak bayan. Seolah kata kita tak menyata. Seolah kata kita ni ada amanah lah dalam masalah mengajar, dalam masalah menyampaikan hukum agama. Tu dah. Baik. Jadi hadis dhaif ni setengah ulama lagi yang kata harus di sisi ahli hadis dan lain-lain lagi riwayat. Harus riwayat lain, harus amal lain. Suku tu kena beza di antara harus riwayat. Mana kata riwayat boleh tapi nak amal, suku pula. Bab lain-lain. Jangan buat campur. Nampak tu tak? Tu kena beringat di antara perkara-perkara ni. Iaitu riwayat hadis-hadis dhaif.
dan ulama tu mempermudahkan pada sanak-sanak dengan ketiadaan payahlah. Dengan ketiadaan payah menyalahi dengan hadis-hadis pelesu. Hadis-hadis pelesu tak boleh. Tu tak diharuskan riwayat, tak diharuskan sebut, malaikat di atas jalan kita nak jaga kata ini hadis maudhu'. Sebab tu kita kena gaduhlah dalam masalah seumpama duit hak yang pelesu orang duk guna tu ya salah dengan undang-undang kerajaan, ya salah dengan undang-undang agama. Nampak tu tak? Maka hadis maudhu' pun sama. Salah dengan undang-undang agama, salah dengan undang-undang ni hak kerajaan Islam kita ni tak boleh. Tu sebab tu kita kena, orang ngaji tu kena buat kerja, orang ngaji tu kena ambil cakna, kena ambil penting. Nak harap kepada orang bukan ahli, ya tak boleh nak harap lah, kerana dia bukan ahli dah situ. Nampak tak tu? Tu sebab tu maka hadis dhaif ni, hadis dhaif ni harus riwayat, akan tetapi dengan syarat. Syarat lah mana? Tengok bahawasanya jangan sakut paut dengan hadis tu sakut paut dengan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bab akidah tak boleh. Bab akidah tak boleh. Nampak tak tu? Tu satu. Nak royak hak sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan, bab pegangi hadis dhaif tak boleh. Tu ulama takwil. Sebab apa? Sebab bab pegangan ni kena gantung tepat dah hidup. Dah hak ni ya orang panggil kata tak hidup. Dah tak hidup tapi bukan pahu sangat dah. Sebab ia boleh duduk lagi sikit-sikit. Nampak tak? Tapi kita naik pang kayu tinggi-tinggi ni gantunglah tepat dah hak hidup tu. Pas tengok pula hidup tu setara mana ngeran kita bergantung kepada dia tu, ia boleh menyelamatkan kita dengan sebab kita gantung tu kedak. Kena tengok pula. Tu bintang kebijaksanaan seseorang adalah pula. Nampak tu tak? Seseorang lah pula. Tu dia. Yang kedua, bahawa tidak apa nama? Tidak sakut paut dengan masalah halal wal haram. Tak boleh gantung pada hadis dhaif masalah halal wal haram. Tak boleh. Nampak tu dah? Tak boleh. Tu jangan. Hak tu hak ulama duk royak mari dalam kitab-kitab apa nama ni, dalam kitab-kitab sakut paut dengan mustalahil hadis gitulah. Adapun kalau kita nak buat masalah menggalakkan, menggemalkan apa nama tu hak tu sebagai apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibni Hanbal, Imam Abdul Rahman ibni Mahdi, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Ya beri keluasan di situ. Tapi syarat jangan hak lemah teruk. Sebab tu ya kena ahli lah nak pilih. Supaya orang kita nak pergi pilih emas tu lah. Ya kena ahli turun. Kalau bukan ahli ya nak beza tak boleh. Pilih mata ya kena ahli. Pilih je tangan dua tu. Hak orang duk mai pasal je tu. Ya kena ahli juga. Yang kata ke hak lain, wah durian ni. Musim kita ni kena ahli juga. Lainnya mari beri hak apa nama, hak deher patah deher ke, pupuk di angin ke, habis. Rugi dengan hatu perniaga ya gitu. Semua dia kena pakai ahli dia. Nampak tu tak? Semua pakai ahli dia. Adapun hukum kita nak beramal. Hukum kita nak beramal. Hukum nak beramal dengan hadis dhaif ni selisih ulama, bukan ijma'. Tu apabila kata selisih, ada hak kata tak boleh lah amal langsung, ada hak kata boleh beramal. Maka kita apabila tahu kata benda tu ada dua, tak apa lah. Jalan ada dua jalan, kita usah sedak kok mana lah. Nampak tu tak? Tu jangan kita buat so jalan lah. Kalau ada dua jalan, hagi dua jalan. Nampak tu tak? Tapi kita rasa tak, aku rasa dekat jalan ni. Amal hak tu. Dia duduk situ ya. Dia duduk situ. Baik. Tetapi jumhur ulama ia kata boleh kita beramal dalam masalah fadail amal. Apa makna fadail amal? Yakni kelebihan amal.
Pas nak amal lagu mana? Ada 3 syarat. Ada berapa? Ada 3 syarat. Syarat ni golek ke orang kita ni tak ada duk jadi ambil penting mana. Apabila itlak atau boleh kita amal dengan hadis dhaif, nyogomo tak kabar ingat. Dhaif hak teruk pun ambil. Siapa kan mau dhaif pun nyogomo juga. Hak ni berat Nampak tu tak? Hak ni berat Kita orang hak pesen kata tak ada kutu kuning ni sekadar nak bawa manusia kepada ajaran Allah Taala ni, tak ada habuan tu habuan ni, tak ada pakai giasing dengan dah pusing ketak beda tu, ya tak ada masalah. Royaklah mana mengikut kaedah hak ulama-ulama bawa mari sebab ya seni. Ya betul, benar gitu. Ulama kata ada 3 syarat nah kita nak amal tu sebagaimana Ibnu Hajar lah royak. Sayuti nakal di dalam kitab Tadribur Rawi dan Sakhawi nakal di dalam kitab Fathul Mughis. Tengok kalau kita tengok le sejarah agak Sayuti dengan Sakhawi ni ya adalah sama-sama sedega sama-sama sedega bahasa dia lah ulama. Tetapi masalah ulama belakang daripada ni pakai ambil istifadah belaka. Tepat duk khilaf di antara apa nama As-Suyuti dengan Sakhawi ni ulama tak kecek. Tu ada orang-orang hak ngaji yang duduk situ dah. Yang duduk situ. Yang pertama bahawa adalah hadis tu jangan hadis dhaif sangat. Kalau dhaif jiddan tak boleh. Tak boleh. Tak kira bab fadail a'mal pun tak boleh kalau dhaif jiddan. Tu tak? Tu. Yang pertama. Yang kedua, bahawa hadis dhaif tadi itu hak kita nak beramal tentang fadail a'mal itu pasti hadis tu duduk bawah daripada apa nama? Hadis hak sahih ataupun hasan duduk dalam tu. Asal dia tu ada. Supaya kita kata berzikir di dalam agama kita ni ada hadis-hadis yang sabit mari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kata boleh kita berzikir gini. Tetapi mari hadis dhaif tetapi nak royak kata fadilat berzikir pada waktu ni gini tapi ya dhaif. Boleh kita ambil lagu tu. Nampak tu tak? Tetapi kalau ya dhaif pada asal apa tak ada, tu lainlah hak tu bab lain pula. Nampak tu tak? Terkadang kita tak ada sini ni. Ghairu syadid ni makna kata ghairu syadid ni makna kata dia ni tak ada amal mana. Kalau buka ni sebab itulah setengah ulama tu ya katuk tu. Katuk kerana nak jaga sebab orang awal ni kalau buka gak ya habis cing. Nampak tu tak? Ya orang hak berjuruh saja ya dia pergi dengan syarat tu. Orang panggil ngen kai hak tok tu. Terkadang nak tatfai tang tolong kerak selalu. Tu supaya apa? Supaya kata tepat syarat lah ni. Dia tak ada duk. Dia kata boleh ke tak boleh? Situ je. Nampak tu? Terkadang tak ada pakar kali syarat-syarat hak ulama tok tu. Tu. Yang ketiga bahawa jangan kita itu pegang. Tak kalau kita amal dengan hadis tadi itu, hadis yang tak sabit itulah hadis dhaif tu. Kata dia itu tu Nabi kata betul-betul lagu tu. 100% Nabi kata. Ataupun Nabi ataupun Nabi buat 100% jangan buat lagu tu. Bahkan suruh pegang kata kita nak ihtiyat. Nak pesing kata nak cuma saja. Nak cuma saja ya. Tak ada nak royak kata benar-benar Nabi kata lagu ni. Tu dak. Nampak tu dah? Itu dak. Tu. Itu syarat hak ulama kita tak mari. Ingat hak mula-mula hadis jangan dhaif syadid. Mana tahu main lagu mana? Tengok ulama hukum lah. Tengok ulama kita hukum. Nampak tu tak? Tengok ulama kita hukum. Seumpama bukan nak kata dak nak royak sebagai ilmu. Jangan kedok murih kat hamba ni terkadang nak murih kita royak benar-benar pasal dia benar-benar ya baik. Tak gitu. Benar-benar ya baik. Pasal dia seumpama hadis apa muka tu ke. Imam Ibnu Hajar ni ya takhrij. Ya hukum hadis itu tu dengan dhaif jiddan. Tak ada duk tengok-tengok apa kita. Tak ada pakar-pakar apa hak kata oleh ulama. Sebab itulah orang sunnah kita tak beramal dengan hadis tu. Sebab hadis dhaif jiddan. Tu. Nampak tu tak? Tu.
Maka tak ada gapo lah kita tak beramal kerana ulama ada royak mai siadah kata hadis ni dhaif jiddan. Khalas. Dia mengatakan tak apa nak beramal dalam bab fadail amal. Ya bukan bab fadail amal, ya bab hadis tu hadis dhaif jiddan. Lah kita nak katalah mana? Tu kita nak katalah mana? Turutlah ulama kata tu. Maka orang hak tak ada gapo jalan arti kata tak ada duk naung gapo tu ya boleh amal lalu dah. Kalau orang ada naung sikit tu dua bayangan ya payah. Orang pengen kata payah. Payah dalam masalah nak buat amal apa hak yang ada dalam syarak. Yang ada dalam syarak. Tak apalah kau kogi. Bahasa dia orang kita, ya kita kogi tak ada gapo. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala wirahmati kita pun kita. Cuma nak ayat benar-benar tu lah tu. Bahaslah secara mana esok situ ya. Nampak tu tak? Tu dia. Maka orang tanya pula, Tok Guru, hadis-hadis dhaif ni kalau kita nak pergi tengok tu ada di mana katik? Terutama orang-orang belajar. Kalau kita ni orang hemah-hemah tinggi-tinggi tu. Walaupun orang awam tapi dia nak tahu. Ada daripada orang awam tu boleh jadi orang alim, bukan beranak pak jadi alim selalu, dak orang kita daripada hak awam tu. Nampak tu tak? Maka nak royaklah sebagai ilmu pengetahuan bagi kita. Kalau kita nak pergi tengok hadis maudhu' hak ulama sipil, hadis dhaif hak ulama sipil taruh di dalam buku-buku kepada kita ni, anak-anak cucu orang Islam ni, hak belakang kamar dia ni selagi hingga hari kiamat nanti tu, umpama kitab nama kitab Ad-Du'afa bagi Imam Ibn Hibban, ataupun dikenalkan dengan kitab nama Al-Majruhin bagi Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Ada dalam tu? Tu ada. Tu satu kitab. Terutama pelajar-pelajar tu. Hak nak jadi ahli hadis pula tu. Hak nak jaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula tu. Ya, jadi situ. Yang kedua kitab Mizanul I'tidal bagi siapa? Bagi Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dalam tu ada hadis-hadis yang Imam Zahabi bawa datang mari nak ayat tu hadis tu hadis dhaif. Nampak tu tak? Hadis tu hadis dhaif. Tu dalam tu hadis dhaif. Itu maksud setengah-setengah daripada kitab-kitab. Ataupun kitab satu lagi, kitab besar, kitab ni 15 jilid. 15 jilid. Masa duk mengaji hari tu duk belajarlah daripada alim ulama kita, satu hadis sehari, dua hadis sehari, gitulah. Kitab nama Al-Ilal bagi Imam Ad-Daraqutni. Al-Ilal bagi Imam Ad-Daraqutni. Dalam tu hadis-hadis yang tak sabit Imam Ad-Daraqutni wa'ri kita tengok. Cuma kita ni kena ada anak kunci. Miftah, anak kunci di tangi untuk nak pergi buka kitab alim ulama kita tu. Kitab dah ada dah. Nampak? Cuma anak kunci tu. Pas anak kunci nak dapat lagu nah. Ni majlis-majlis mengaji ni lah. Majlis-majlis mengaji belajar ni lah yang kita nak hasilnya anak kunci untuk berapa? Untuk kita nak pergi bukanya kitab-kitab alim ulama kita telah sifat taruh sebagai harta bagi kita, warasah bagi kita, untuk kita sambung pula ilmu pengetahuan itu kepada umat Islam seluruhnya. Itulah apa yang dikehendaki oleh alim ulama kita, yang mereka itu tolong tulis kitab kepada kita supaya nak kita itu ambil faedah daripadanya. Habis itu dah. Itu setengah daripada soalan dalam kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Mari kita tengok soalan yang ke-74 pula. Soalan 74 pula. Lah mana yang nak kata? Arifil hadis al-munqati'. Itu guru tolong royak sikit hadis munqati' ni macam mana? Duk dengar hadis tu hadis munqati' tu. Ulama duk sebut tok guru duk sebut
Kita berasa nak reti juga bahasa orang mulia tu faham. Supaya benda mulia tu boleh sampai kita. Kita faham benda orang mulia keceknya. Mulia sampai kita. Pas nak mulia dengan ilmu pengetahuan. Pas ilmu pengetahuan nak hasil, kena menuntut belajar ilmu tersebut. Dengan guru-guru sebagai ahli di dalam midan tertentu. Dalam midan tertentu. Sebab tu kita kena hormati midan. Midan dia tu kita kena hormati. Demo ni pakar dalam masalah fiqh, dengar dia. Pakar dalam masalah hadis, dengar dia. Masalah akidah, dengar dia. Masalah tarikh, dengar dia. Pakar mana hebat. Cepak tang, cepak dan, bahasa Sia kata gitulah. Baik. Gana hadis munqati' ni. Munqati' ni asal daripada inqita' itulah. Inqita' mana putus. Gulawa dia ittisal. Gulawa dia ittisal. Makna pada istilah, makna pada istilah nak faham dulu, iaitu hadis yang tak berhubung sanad. Di atas wajah mana-mana apa putus tak kira. Tu makna kata putus sanad. Dalam sanad kita kata nak sapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya sebenar 7 orang. Nya pergi putus 2 orang masalah. Putus orang kedua ke, orang keempat ke, kelima ke, kata pergi ya. Nampak tak? Terkadang putus orang, terkadang putus 2. Tu lagi kita nak tengok. Baik. Dia kata sini, dia kata, akan tetapi Imam Nawawi beri tambih makna beri peringatan. Nawawi rahimahullah ta'ala sebut di dalam kitab At-Taqrib. Kitab Taqrib dia, Imam Suyuti mai syarah dalam kitab Tadrib Rawi. Tadrib Rawi tu yang mari syarah. Dia kata kebanyakan istilah ni digunakan pada riwayat mana? Riwayat mereka yang bawah daripada tabi'in. Man dun at-tabi'in anis sahabah. Makna kata atba'it tabi'in lah. Mana atba'it tabi'in itu ghalib ke ambil daripada sahabat tinggal tabi'in. Gitu makna rupa lagu tu. Seperti mana Imam Nawawi buat misal seperti Malik. Imam Malik Ibn Anas daripada Abdullah bin Umar. Sebenarnya tengah tu ada Nafi' lagi. Tu gitu. Apa nama rupa macam itu. Rupa macam tu. Baik. Maka tengok di dalam jawapan Syekh kita ni, Syekh Mustafa, dia kata huwa ma saqata min wasti isnadihi rajulun, iaitu hadis yang gugur pada tengah sanad tu. Di tengah-tengah sanad tu seorang lelaki. Seorang lelaki sini mana nak seorang rawi. Orang-orang hadis tu jadi putus. Putus dengan sebab apa? Terkadang orang hak jadi anak murid tu tak mau nak sebut tok guru, ada bab tertentu. Wa imo tok guru ya umur muda daripada dia ke, kata guru dia lemah, dia ni kuat pada hafalan, dan sebagainya. Beberapa sebab-sebab yang ulama kita sebut kata jadi putus tu apa sebab. Waqad yakunu qita'u fi mawdi'in wahid. Terkadang putus tadi itu pada satu tempat. Pada satu tempat. Waqad yakunu fi aktsara min mawdi'in. Terkadang banyak daripada tempat. Mana kata bekas tempat banyak. Sepengamal ayat sana itulah. Terkadang satu orang dalam sanad hadis ni putus orang. Terkadang sampai ke 2. Terkadang sampai ke 3. Nampak tu tak? Tu. Tetapi ghalib sorang. Ghalib sorang. Misal umpama mana? Awak bagi misal sikit hasil ni nak win nampak dah. Bagi misal sini sikit nak win nampak. Saya tak ada pergi di maktabah, tak ada bawa kitab tu mari. Tapi tak apalah. Kita wari dah hari tu tunjuk dah. Kata rupa macam mana. Sekarang lah ni taknya payah nak tengok kitab.
Nah, masuk di dalam internet kau boleh tengok lalu lah. Cuma we tahu nama. Terkadang ada internet nak guna apa tak boleh juga. Kita ni orang sunnah kita ni alhamdulillah kita guna kemajuan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ni mari lama dah. Dalam arti kata kita tak menghampakan kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Nah, dalam internet dalam gapo ni ada kitab nama PDF. PDF ni makna kata dia pukulkan kitab tu serupa dengan kitab ni dah. Dia pukul masuk di dalam alat dia tu kita pergi tengok dalam tu. Sebab tu kita kalau kita orang ngaji ni kita nak tengok kitab gapo-gapo, nah kita tulis nama. Saya yakin kata orang hak ngaji boleh tulis. Tak pandai suruh nak cucu kita pun tak apa. Nampak? Tulis. Al-Mustadrak ala Sahihain. Tulis gitu. Kitab nama Al-Mustadrak ala Sahihain. Pas belakang daripada tu, kalau nak cepat lah kita tulis PDF. Dengan bahasa orang putih tu. Tu baik. Yang mari lalu. Sebab kitab bahasa Arab ni Masya Allah. Ulama Arab ni ya khidmat sungguh. Ya sebar sungguh. Ilmu dia nak ummah tu dapatnya ilmu Islam yang betul, ilmu Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang panggil kata tinggal mari ada sungguh, ya khidmat sungguh. Dia tak ada nak gapo. Padahal orang hak mewah-mewah di kalangan orang-orang Islam yang ada di Timur Tengah dan di mana-mana lagi tu beri kemewahan dia ya khidmat. Sebab tu kita ni boleh ambil lah pedah daripada tu. Tu orang tak say kepada pedah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri tu tak apalah nak buat gana. Dia tak say. Nampak orang kita tak say tak nak paksa. Tapi kita ambil lah. Kita ambil kerana itu adalah kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita. Tak ada kejadi kecacatan apa-apa. Terutama kita belajar dah. Cuma kita nak pergi luah lagi. Kamu labna. Nampak tak? Tu kamu labna. Baik. Misal, bagi satu misal. Misal ni hadis ni ada dalam kitab Al-Mustadrak bagi Imam Al-Hakim. Imam Hakim pada rakam 4985. Hadis tu? Lagi tengok situ. Hadis hak munqati' ni. Hadis hak munqati' ni. Nah, hadis hak munqati' ni. Iaitu hadis yang mengeluarkan akan dia oleh Imam Abdul Razak. Ada dalam sanad hak Imam Imam Al-Hakim tu. Abdul Razak mana? Abdul Razak mana? Apabila sebut dalam hadis ni sebut Abdul Razak kena kepada Abdul Razak bin Humam Ibn Nafi' yang meninggal pada tahun 211 Hijriah. 211 Hijriah. Tahun tu Abdul Razak ni meninggal. Tuai kitab apa? Tuai kitab Al-Musannaf. Nama kitab Al-Musannaf kitab dia. Dalam tu ada petua sahabat, petua tabi'in, atba'i tabi'in dan sebagainya. Dah kitab tu. Bagi umat Islam kita. Tu bagi umat Islam kita. Maka kitab lagu-lagu tu terkadang orang kita tak pernah dengar je berasa kata bukan hak Islam. Supaya orang tak pernah makan ni je kat salah kata benda tu tak boleh makan. Orang lain duk makan je nampak bersinar mata lalu. Tak, ya bukan lagu tu. Islam kita bukan sekadar kata ilmu tu sepik dak ya luah. Ilmu Islam tu ya luah. Pas luah terkadang berlain cabangnya pula. Kita rasa kita hebat dalam bahagian ni. Terkadang kita lemah dalam bahagian tu. Bahagian so lagi tu orang lain hebat pada kita. Yang lagi hebat belaka tu ia tak padang dengan umur. Orang kita lah ni. Sebab tu nak buat tubik gapo-gapo tu ia kena duk sorak tu. Nah hukum ni kena sorak ulama ni. Sampai kau orang Arab sendiri pun duk gitu. Nampak tu tak? Bukan makna kata buat sore menyasar tu tak lah. Terus kau ada cara nak hukum kata boleh ke tak nak ambil darah orang yang bukan Islam masuk dalam tubuh orang Islam. Tu pakat ulama-ulama seluruh.
Kita nak tumpah darah orang ni, diri kita sorang. Ya Allah, berat kata. Nampak tu tak? Ni makna kata benda tak maju belaka tu. Nah, tak maju belaka, akhirat esok kena bakar pula. Petua perkarut-karut lagu tu. Ni tak boleh lagu tu. Jangan kita doak rapuh lagu tu. Nampak tu tak? Tak boleh lagu tu, tak boleh. Iaitu hadis yang telah meriwayat akan dia oleh Abdul Razak daripada Thawri. Daripada Thawri. Thawri ni biar Thawri. Kena baca Thawri. Itu yang dengar daripada alim ulama kita bacalah tu. Jangan kita duk baca Suri. Suri tu ulama tak bacalah tu. Masalah ni panggil masalah sama'. Masalah dengar dah. Masalah dengar. Thawri ni kena kepada Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Al-Thawri. Mati bila? Tahun 161 Hijriyah. Tahun 161 Hijriyah. Tahun 161 Hijriyah. Tu Sufyan Al-Thawri. Ada seorang lagi Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan juga. Tutup guru bagi Imam Asy-Syafi'i. Hak ni lebih tua lagi. Mati pada tahun 161. An Abi Ishaq. Abi Ishaq apabila itlaq ghalib ke adalah hadis lah, iaitu kena pada Abi Ishaq As-Sabi'i. Kena pada Abi Ishaq As-Sabi'i yang dia nama gapo Abu Ishaq. Hak tu gelar dia. Abu Ishaq nama Amr Ibn Abdullah Ibn Ubaid Al-Hamdani yang meninggal pada tahun 129 Hijriyah. 129 Hijriyah. An Zaid ibn Abi Yuthay'in. Daripada Zaid anak Abi Yuthay'in. An Huzaifah, daripada Huzaifah. Zaid bin Yuthay'in ni Al-Hamdani juga, tapi ulama tak ada riwayat kata mati bila dia. Daripada Huzaifah, Huzaifah Ibnul Yaman, anak Yaman, yang meninggal pada tahun 36 Hijriyah. Sahabat dia. Marfu'an. Hadis ni hadis sana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mauquf di atas Huzaifah. Mauquf ni ada pendapat dia. Nampak tak? Kalau marfu' mana kata ya riwayat ya sana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katalah kata in wallaitumuha Aba Bakrin faqawiyyun amin. Jika puak kamu hai sahabat melantikkan kamu akan pegang jawatan khalifah ni akan Abu Bakar ni, maka Abu Bakar ni orang macam mana? Orang ada kuasa serta ada amanah. Ni anak. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Hak molek sekali kita nak ambil orang buat kerja, iaitu orang yang orang yang gagah, ada kuasa serta ada amanah. Dia kena duduk sekali. Kapuh kita. Kalau cidik tapi tak ada amanah, sudah juga. Kalau ada amanah, tak cidik, tak kuasa, tak jadi juga. Dia nak dua sifat. Tak kira. Pak kita duk tengok benda-benda yang jadi kekurangan umat Islam kita. Daripada umat Islam mana-mana pun dapat kemajuan ke, dapat kekuatan ke, dapat kemanisan dalam hidup ke, dapat habuan ke, dapat maslahat ke, ikutlah benda yang jadi manfaat hidup bagi seorang Islam tu tak dapat dengan cara 100%. Dia timbul sini, timbul pakat menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masalah melantikkan ketua. Tak ada dua sifat ni. Melantikkan ketua, melantikkan orang yang nak pegang jawatan, tak ada dua sifat ni. Sifat mana? Kekuatan serta amanah. Golek lah. Tak ada nak kata dak, nak kecek wi kata benda ni kita nak cetuhkan
kesedaran ummah. Sebab kalaulah benda ni tak timbul, kehebatan, kemudahan, kebebasan, gapo lagi kita kata, kemewahan, katalah manfaat apa-apa kita tak akan dapat kalau tidak ada dua ni. Kerana kekuatan, dia ahli sungguh, boleh kuasa buat kerja sungguh, serta dia ada amanah. Kuasa, lepas tu dia ada amanah. Amanah macam mana? Makna kata tak ada corruption. Tak ada biasa kata orang weak tak ada buat kerja. Ada orang weak amanah tak ada tanggung. Sedangkan dia kuasa sebab tak ada amanah. Tak ada amin. Weak duit tak ada bergerak, tak ada tu, tak ada ni. Weak tanah habis tanah, weak duit habis duit, weak pangkat habis pangkat. Tak ada boleh-boleh gapo. Hang apa? Kerana dia tak ada dua ni. Tak ada ahli, tak adanya amanah. Nampak tu tak? Tak kira lah. Demon ni boleh jadi ketua. Apa? Ni orang kita. Walaupun tak ada sifat sikit habuk pun boleh jadi ketua. Boleh jadi. Apa? Kerana ni orang kita. Sebab tu jadi keruntuhan ummah. Jadi keruntuhan ummah menjadi utuh. Utuh. Selama mana tak kelik kepada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayawi pehel sini, tak ada kena duk gamuk kata nak kehebatan ke, kekuatan ke, tak. Ya kena nak ni, kena ahli. Serta ada amanah. Nampak tu tak? Ni tepat hak dia duk tekan mari ni. Sebab hadis ni nak misah hadis munqati', tetapi sebut mari gitu. Walaupun lagu mana mari kita tengok. Hadis munqati' tu lagu mana mari kita tengok. Ia kata maka sesungguhnya pada ini sanak ni ada seorang lagi yang jatuh. Jadi raib, jadi tak hubung. Nama orang apa? Namanya Syarik anak Abdullah An-Nakhai, yang dikenalkan dengan Abu Abdullah. Yang dia tu beranak pada tahun 95 Hijriah, mati pada tahun 177 Hijriah. 77 Hijriah. Jadi Syarik ni apa nama? Jatuh. Di antara siapa? Di antara Sufyan Ats-Tsauri dengan Abi Ishaq As-Sabi'i. Dengan Abi Ishaq As-Sabi'i. Yakni Sufyan dalam hadis, dalam matan hadis tu, dalam sanad tu seolah kata tak ada sebut Syarik anak Abdullah An-Nakhai, tak ada sebut. Mari an Tsauri an Abi Ishaq, mari gitu lalu dah. Daripada Tsauri, daripada Abi Ishaq, mari gitu. Mari umpama tu. Nampak tu tak? Baik. Kalau gitu, apabila mari macam tu, mari gitu tu, seolah kata jadi putuhlah. Putuh apa? Kerana bahawasanya Tsauri tadi tu dia tak dengar kali hadis ni daripada Abi Ishaq serta merta. Dia tak ada dengar daripada mulut Abi Ishaq serta merta. Sufyan Ats-Tsauri tak ada dengar. Lepas tu dia dengar daripada siapa? Dia dengar daripada Syarik. Dia dengar daripada mana? Dia dengar daripada Syarik. Maka ulama hukum kata hadis ni apa panggil hadis munqati'. Hadis ni apa panggil? Hadis munqati', ada putus. Kalau tidak adanya sanad-sanad yang lain mari membantu, maka tetap ada munqati' situ. Nampak tu tak? Maka tetap ada situ. Tak apalah, ada sanad-sanad yang lain, ada mata-mata syahid-syahid yang lain yang bantukan di sini, maka tak apalah. Cuma ulama wari ni nak royak kata rupa lagu ni dah munqati'. Rupa lagu ni Sufyan Ats-Tsauri tak ada dengar daripada Abi Ishaq serta merta dia dengar daripada Syarik, tapi Syarik jatuh dalam sanad ni, maka lagu ni orang panggil rupa hadis munqati'. Hadis munqati'. Apa hukum gapo hadis munqati' wahai tok guru?
Hadis munqati' ni hadis lemah dengan ittifaq para ulama. Sebulak sorang ulama kata hadis ni hadis dhaif, hadis lemah. Apa boleh jadi lemah? Kerana kita tak boleh nak pergi periksa. Napa? Tak boleh nak pergi periksa dalam arti kata kita tak tahu kata yang berjatuh tu pia. Lepas tu demo kata, "Apa ada waktu baik saat ni tu?" Hak waktu baik saat ni sebagai contoh tu tahu ke tak? Ulama cari bulan-bulan nak buat contoh kita. Ulama tu cari bulan-bulan, kita mengaji ni kita cari berminggu-minggu. Kerana nak rakyat kata rupa munqati' ni macam ni. Sebab tu saya kata apabila hemah tak ada ni kita boleh. Kita nak ambil telinga kita dengar malam-malam ni tak juga. Nampak tu tak? Ada dengar dah alhamdulillah hak tu happy pilih khusus. Nak ayat tak ilmu kan ilmu sungguh ni orang malah. Dia suka dengar pasal berdikir, royak tak tahu mana, nakkan-nakkan menyapu-menyapu ngatik tu, suka sangat. Nampak tu tak? Benda hak pasal pelat-pelat, benda hak tak ada oleh senarai tu, suka. Dia suka dengan bicing. Kalau benda hak makan ni biasa, tak ada bicing, tak ada apa ni, dia tak ada apa mana. Benda hak pedah bagi jasad sungguh, tak pedah. Dia tak makan mana. Tapi hak bicing, hak bubuh, benda pelat-pelat menyakit dalam tu, dia berahi sangat. Sebab lidah. Tengok apa supaya. Sebab tu kita kena gapo apa yang kata kena kira jadi hebatlah kita tu. Karena kita tu hawi dah kehebatan, maka hendaklah kita itu gunalah usahalah perkara-perkara tu mudah-mudahan perkara tu jadi dapat manfaat bagi kita. Hak dok dengar dah, hak dok ambil tahu dah, itu adalah keistimewaan yang tidak dibandinglah. Keistimewaan tidak dibanding. Tak ada gapo. Orang ngaji ni bahasa dia tak ramah. Orang ngaji tak ramah. Supaya kaya tu dia tak ramah mana. Nampak tu tak? Tu dia biasa gitulah. Rolik ke banyaknya. Tak apalah. Kemudian soalan yang ke-75. Arif al-maqtu'. Tadi munqati' ni maqtu' pula. Mana kan maqtu'? Huwal mawqufu 'ala at-tabi'in qawlan aw fi'lan. Hadis maqtu' ni makna kata putus jugalah. Lepas tu gapo itu hadis maqtu'? Hadis maqtu' ni iaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in ataupun mereka yang bawah daripada tabi'in kena pada atba'lah. Perkataan ataupun perbuatan. Itu panggil maqtu'. Hadis maqtu'. Panggil hadis juga tapi maqtu'. Itu nah. Munqati' rupa lagu tu. Saat ni kita ngaji dah. Maqtu' rupa lagu ni. Yakni perkataan ataupun perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in. Pia tabi'in. Tabi'in ni siapa? Tabi'in ini iaitu mereka yang jumpa dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kemudian dia bawanya iman dia, Islam dia sehingga mati. Itu makna tabi'in. Orang dah jumpa dengan sahabat, dengan Nabi dah tak ada. Tapi dia beriman dengan Nabi, mana dia orang Islam lah. Maka dia bawa Islam dia, iman dia, sampaikan dia turun kubur, itu dinamakan tabi'in. Payah ke? Tak ada payah dah tu. Nampak tu tak? Tak ada payah dah tu. Sebab tu kita kena pakat sebar nah. Ilmu hak pesen ni kita kena pakat sebar. Sekadar mana kita mungkin, kita mampu, kita sebar. Nak buat lagu mana? Sekarang lah ni kita nak kongsi pahala. Sebar di dalam telefon, sebar di dalam Telegram, sebar di dalam live, sebar di dalam apa nama lagi, di dalam YouTube, sebar pakat. Sebab apa? Sebab orang ngajar serta orang sebar kongsi pahala sama. Kita tak sih. Pahala sama lagu mana? Sama-sama dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaka. Awak apa? Kerana puak ni main duk gaduh cara hadis aku, Nabi kata. Puak ni puak aku.
Sebab itulah kita kena calon diri kita jadi orang yang suka nak sebab ilmu agama, terutama ilmu hak sakut paut dengan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Umpama mana? Misal sikit umpama mana? Umpama mana? Umpama perkataan ataupun panggil hadis maqtu' hak pasal perkataan. Hak pasal perkataan. Perkataan dia, perkataan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni pia tabi'in. Pada semaya. Hasan Basri kata, orang mari tanya ya, "Hei Tok Guru Hasan Basri, apa hukum kita semaya belakang orang yang suka buat rangkaian dalam agama? Apa hukum? Boleh ke tak kita semaya belakang orang yang suka buat rangkaian dalam agama, wahai Tok Guru?" Lalu Imam Hasan Al-Basri jawab katakan, ni Bukhari tolong sebut. Dia kata, "Salli wa alaihi bid'atuhu." Semayalah lek belakang dia, di atas dia lah tanggung rangkaian dia. Ya tanggung baik. Kita semaya tak apa. Selama mana bid'ah tu rangkaian tu tak bawa kepada kekufuran. Kalau bawa pada kekufuran, tak boleh. Bid'ah umpama mana? Bid'ah kekufuran. Bid'ah umpama i'tikad kata Quran ini bukan kala Tuhan. Tak boleh. Tak boleh maya lagu tu lakan dia. Nampak tu tak? Tu dia. Tu nak misal nampak satu daripadanya. Kemudian seterusnya, misal hadis munqati' hak besing perbuatan. Qauli, saat ni qauli ni fi'li. Iaitu perkataan Ibrahim anak Muhammad anak Muntashir. Dia kata seorang tokoh ulama besar namanya Masruq. Masruq ni dia Ajda'. Masruq ibnu Ajda' Al-Wadi'i, digelarkan Abu Aisyah. Mati bila? Tahun 62 Hijriah. Ya tabi'in. Mufti negeri Kufah. Salah seorang daripada tokoh ulama hadis. Dia katakan perbuatan dia, perbuatan Masruq ni macam mana? Dia kata perbuatan Masruq ni sokmo-sokmo dia masuk dalam rumah dia lepas pada kelik daripada tempat dia buat kerja. Golek ke ada satu masa dia sekat tabir. Sekat tabir di antara dia dengan ahli dia dengan tempat dia nak semaya. Tempat dia nak semaya. Orang perempuan dia, isteri dia dengan anak cucu dia dok kecek buat gapo cara dia sekat tabir dia semaya. Itu perbuatan Masruq orang-orang zaman tabi'in dulu. Hubung dengan Allah Subhanahu wa taala itu jadi rapat dia. Maka perbuatan lagu tu kita dengar di telinga kita, tahu kata hadis ni maqtu' fi'li. Dengar pendapat tabi'in, kita dengar kata itu panggil maqtu' qauli. Hadis maqtu' qauli. Itu dah. Tu dia. Apa hukum kita berhujah dengan hadis maqtu'? Apa hukum? Nak tambah di atas apa yang diwari oleh Syekh di sini, iaitu maqtu', hadis maqtu' ni tidak berhujah dengannya pada sesuatu pun daripada hukum syarak. Sekalipun sah kita sandarkan kepada orang yang kata tertentu tu. Apa? Kerana dia adalah satu perkataan atau perbuatan salah seorang daripada orang Islam. Selama mana tabi'in ini tidak nisbah perkataan dia, perbuatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum dia tak jadi hujah. Tu dia. Setara tabi'in wa khijah. Kalaulah ia tak sandarkan pendapat tu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka tak boleh nak buat hujah. Apakah orang hak lain daripada tu? Hujah dok mana?
duk di qala Allah qala Rasulullah wa ma ajma'a alihi ulama'il ummah dan qiyasus sahih. Hak kecek dengan cara tak ada khilaf ataupun orang panggil kata dengan cara sumber asal Quran deh. Hak tu hujah sungguh. Ijma' mari mana? Mari daripada Quran. Qiyas mai mana? Mari daripada Quran. Dan ahli Madinah gapo nama istishab gapo nama lagi daripada tepat sebagai dasar hujah dalam Islam kita hak tak ada ittifaq ulama lain pada pak tu mari pada Quran hadis tu. Sebab tu masalah hujah ni kita kena orang tu buat, orang ni buat, bukan hujah. Nampak tu tak? Demo tu buat lagu tu, demo ni buat lagu ni. Itu bukan hujah. Hujah qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma' alaihi ummah. Tu hujah. Nampak tu tak? Tu dia kita faham kata. Kalau kita ngaji biasa ni mudahlah kita nak faham agama. Lepas tu jangan jadi buku dengan orang lah. Nah, jangan kita jadi buku dengan kita tak diri kita jadi sebagai doktor. Jadi debomo. Nak tengok orang penyakit nak buat lah mana. Terkadang kita tak boleh buat bak sendiri kena pergi hospital. Apa sebab kita tak ada ilmu lah. Kita tahu tu dia sakit tapi dulu bawa kereta pergi hospital boleh lagu tu. Bawa pergi lah. Nak buat bak sendiri tak boleh. Gitu. Tak diri kita sebagai da'i lagu tu. Tu masuk dari pendakwah dah tu. Nampak tu lah. Mana ayat tak boleh. Dengar tengok. Tu gitu. Tu cara kita kerja sama. Tu makna kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu maknanya. Tu dah. Sebab tu kita orang Islam kita ni jangan jadi buku. Illa malaikat perkara tu perkara yang terang-terang kita sampaikan. Kalau kita kuasa kita menjelaskan, kalau kita tak kuasa sampaikan kepada ahli dia. Lagu mana tanya? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tapi syarat bil bayyinat dengan keterangan. Wajib di atas orang nak nyatakan hukum nak ada keterangan. Bukan mana kata hak tu lama mari dah orang buat kerja. Lama mari dah tu bukan tempat hujah tu. Nampak tu dah? Hak tu bukan tempat hujah. Nampak tu dah? Tu dia. Kalau pasal tu hujah juga cari tak jumpa dalam usul fiqh pun tak ada tu. Nampak tu dah? Sebab tu kita giwi jadi jelas. Sebab tu kena ngaji tu. Ngaji untuk nak selamatkan diri mula-mula kali. Tak ada kira kat orang lagi. Orang nanti belakang pada tu. Selamat diri dulu. Benar air siapa di tebing tu dulu baru hantar tali kat orang ikut tu. Nampak tu tak? Tu cara kita nak sampaikan ilmu pengetahuan kepada umat masyarakat pun ya gitu. Tempat yang kita pasal kata tabur padi tak naik dah, kita pergi cari tanah tempat tabur padi naik. Ya kena gitulah. Jangan kita biasa duk tetap di atas tu ya tak boleh. Ya kena ada hijrah. Nah, ada hijrah. Munasabah Nabi hijrah tu kita hijrah. Tempat kita kena keluar subuh tu ya kena pergi. Ya gitu. Cara dia. Nampak tu tak? Tu cara dalam agama kita ni ada belaka dah. Mari kita pakai berilmu pengetahuan, mari sama-sama kita tengok balik kepada ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinakal, yang disyarah, yang diroyak, yang disebarkan oleh alim ulama kita, supaya kita ni menjadikan diri kita orang yang makan saka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sungguh. Nak makan saka kena tengok kata saka tu hak Nabi kita tinggal sungguh ke tak. Jangan duk ambil saka bukan daripada apa hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tinggal. Sebab kita jangan gaduh nak gantung di tempat, kalau bahasa Sia panggil chongwo. Nah, chongwo ataupun tempat bergelinciran daripada qawaid tu, daripada kaedah tu, daripada cara mikir tak. Ya kena tengok jadi molek. Nampak? Ya kena tengok jadi molek. Sebab agama kita ni ya ada qawaid, ada kaedah, ada gapo, tapi perlaksanaan tu ya ada siap-siap dah. Nampak? Perlaksanaan tu ada siap-siap dah. Rupa siap-siap tu ya ada belakang dah. Jangan kita buat pandai-pandai dah. Nampak tu tak? Naknya ittabi' sabilal mu'minin. Ikut jalan ni hak orang mukminin, iaitu para warasatul anbiya
hak dia terbiahkan orang jadi orang, iaitu para sahabat, para tabi'in, para atba'it tabi'in, kepada dasar agama. Pada dasar agama. Sama ada bab pegangan ataupun bab amalan ataupun bab cara kita nak mendekati akan Allah Subhanahu wa taala, balik akhlak kita ke gapo, kena tengok sana. Jangan kita halih kau lain. Halih kau lain tu orang panggil kata perkara-perkara yang kita itu lari daripada kacing asal. Tak boleh. Kita tak kena kira kau orang, sebab kata kita ni nak pergi jumpa dengan Tuhan, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sorang. Kita sorang, dia mau sorang. Tu dia. Nampak tu tak? Kena pergi sorang-sorang. Sebab tu mas'uliyah kita dengan Allah Ta'ala ni besar. Sebab tu kita kena mempunyai ilmu pengetahuan tu, we jadi betul molek. We betul molek. Hak dengan alasan. Nak tahu tak betul pergi dengan alasan. Bukan mari di sini dengan tidak ada perlaksanaan gapo-gapo, itu bukan. Nampak tu tak? Sini je boleh royak belaka. Yang mikir sini tu baik sini. Royak gitu ya. Sebab itulah Rasulullah SAW kata, wa innal bayana la sihra. Orang bayan, orang duk royak, orang duk menyata, jadi sihir. Sihir lagu mana? Wasa nak turut. Tapi jalan ni hak agama kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kena pergi dengan alasan. Kena pergi dengan alasan. Tubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, tu kena ada alasan. Alasan Alkitab was sunnah dan perlaksanaan para sahabat tabi'in atba'it tabi'in. Duk situ selamat kita. Duk situ selamat kita. Selamat, tak ada kok lain. Dia tak jadi pecah dengan hak asal. Kita takut pecah daripada hak asal. Disumber hak asal. Hak tu hak kita takut pecah. Nampak tu nah? Itulah sebagai sedikit daripada kongsi mengaji pada malam ni. Nak masuk hadis mursal tu asal tak ada dah. Iaitu soalan yang ke-70 ni tu, insya-Allah taala pada perjumpaan kita yang lagi akan datanglah pula. Maka pada malam ni lah, sekadar ni lah sahaja dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita, boleh kita terimakan ilmu pengetahuan yang berdasar daripada apa-apa yang dijelaskan oleh warasatul anbiya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada bala petaka, daripada penyakit, daripada penyakit yang tersebar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, anak cucu kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita, dan seluruh kepada mereka-mereka yang kita kasih, dan semua kepada umat-umat Islam. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang telah meninggal dan mensiarkan mereka-mereka yang sedang duk sakit. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.